Jun 1859, sebuah kereta kuda bergerak merentas Itali. Lelaki di dalamnya adalah Henry Dunant, seorang ahli perniagaan dari Geneva yang mempunyai urusan penting. Beliau berazam untuk diperkenan bertemu dengan Napoleon III, Maharaja Perancis yang sangat berkuasa. Dunant tahu Napoleon ketika itu berada di satu tempat berdekatan bersama-sama angkatan tenteranya. Tiba-tiba, Dunant mendapati dia berada di tengah medan perang. Dunant merasa sangat gerun. Di luar kampung Solferino yang biasanya senyap sunyi, tentera Perancis dan Austria sedang sengit bertempur. Menjelang petang, ribuan tentera bergelimpangan mati, nazak dan tercedera. Namun pasukan perubatan tidak mampu merawat kesemuanya. Askar kedua-dua belah pihak yang keletihan dan berlumuran darah hanya sanggup menyelamatkan diri masing-masing dan pulang ke pangkalan mereka. Dunant melupakan semua urusan lain. Bantuan amat diperlukan. Dengan keazaman, beliau membuka satu hospital sementara di sebuah gereja di kampung itu, di mana mereka yang nazak dan tercedera diberi jagaan dalam suasana tenang dan sepi. Beliau dibantu kaum wanita dan warga tua kampung tersebut yang berusaha sedaya upaya mereka. Pihak Perancis dan Austria dilayan sama rata. Malah, pesanan terakhir dari mereka yang mati juga direkod dan dikirimkan kepada keluarga tersayang. Siang malam mereka merawat mangsa-mangsa itu tanpa mengira penat lelah. Dunant akhirnya pulang ke Switzerland, namun beliau tidak mampu melupakan peristiwa itu. Buku beliau, Kenangan Solferino, diterbitkan pada tahun 1862. Dunant menyarankan supaya satu badan bantuan berkecuali dan bebas ditubuhkan di setiap negara yang mampu melindungi dan merawat mereka yang tercedera jika wujud peperangan tanpa memilih mana-mana pihak. Idea ini sangat berwawasan dan ia disokong. Tidak lama kemudian, Dunant dan 4 lelaki lain menubuhkan jawatan kuasa antarabangsa Palang Merah atau ICRC. Pada tahun 1864, sebuah persidangan diplomatik antarabangsa diadakan di Geneva. Hasilnya adalah penerima pakaian Konvensyen Geneva pertama untuk bantuan kemanusiaan dan perlindungan yang berkecuali untuk askar yang tercedera. Sejak itu, berikutan Perang Dunia Pertama dan Kedua, pihak berwawasan lain menambahkan lagi Konvensyen Geneva yang membantu melindungi kelasi yang tercedera, sakit dan karam. Tawanan perang dan orang awam yang terjejas akibat perang. Tetapi usaha Henry Dunant lah yang telah membuka jalan dan membuat perubahan dengan menunjukkan semangat kemanusiaan dalam suasana tidak berperi kemanusiaan. Kini terdapat hampir 200 negara yang menandatangani Konvensyen Geneva, iaitu teras kepada Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa atau UUKA. ICRC masih menjadi penjaga konvensyen tersebut, mendapat sokongan untuk UUKA dan berusaha melindungi nyawa dan maruah mangsa konflik bersenjata tanpa diskriminasi. Bukan sahaja di kalangan askar yang tercedera dan sakit, tetapi juga tawanan perang dan tahanan lain. Mereka dilawat secara berterusan dan dialog diadakan bagi pihak mereka. ICRC berusaha untuk menggesa pihak berkuasa supaya menjamin dan menegakkan kehormatan bagi keselamatan dan maruah tahanan-tahanan tersebut. Bukan sahaja di kalangan orang awam yang terjejas kerana konflik bersenjata, tetapi juga kaum lelaki, perempuan dan kanak-kanak yang tidak mendapat keperluan asas akibat peperangan, seperti bekalan air, makanan, kesihatan, tempat tinggal dan pakaian. ICRC dengan bantuan persatuan-persatuan kebangsaan juga berusaha semampu mungkin menjalin hubungan di antara ahli keluarga yang terpisah dan menyatukan mereka kembali. Seberapa daya mungkin, ICRC juga bersedia mengenengahkan rayuan mereka yang terjejas kerana konflik kepada pihak berkuasa. Pemimpin politik
dan tentera bagi melindungi nyawa, hak dan maruah mereka yang tidak bersalah. Kini terdapat lebih dari 180 persatuan kebangsaan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di seluruh dunia. Mereka bertindak sebaik saja tercetusnya konflik bersenjata di kawasan serantau. Namun, ketika aman, mereka juga menjalankan aktiviti penting bagi membantu mereka yang rentan. Persatuan-persatuan kebangsaan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah aktif dalam 4 bidang utama. Respon menghadapi bencana, persediaan bencana, khidmat kesihatan dan pertolongan cemas dalam masyarakat, penyebaran nilai-nilai dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Tahun 1919, Persatuan-Persatuan Kebangsaan menubuhkan Persekutuan Antarabangsa Persatuan-Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Persekutuan ini menyelaraskan kerja persatuan di peringkat antarabangsa dan membantu melancarkan permohonan bantuan di peringkat antarabangsa. Bukan saja untuk kes bencana seperti kemarau, taufan, gempa bumi, letupan gunung berapi, banjir, tetapi juga untuk kes kecemasan yang lain seperti perpindahan penduduk atau krisis sosioekonomi. Ia juga mempunyai mandat untuk memperkukuhkan persatuan kebangsaan supaya menjadi lebih efektif dalam usaha membantu mereka yang memerlukan. Saat ini, jutaan staf dan sukarelawan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah berganding bahu untuk meredakan ketakutan, mencegah kelaparan dan membekalkan keperluan. Mereka menjayakan idea Bernas. Henry Dunan.